أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun. Bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tertumus di atas mukanya, boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata? Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Katakan lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya kamu akan dihimpunkan. Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangan hanya ada pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku sebagaimana yang kamu harap-harapkan? Atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu? Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah. Dan kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak
siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata? Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telang bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Kita berada pada penafsiran ayat-ayat terakhir surah Tabaraka, surah Al-Mulk, surah yang ke-67 pada juzuk yang ke-29, bermula ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mencela pada penyembah berhala dan menegaskan kekuasaan Allah Ta'ala dan juga keimanan kebangkitan hari kiamat kelak, dibangkitkan seluruh manusia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana doa orang kafir supaya orang beriman ini dihancurkan. Maka Allah Ta'ala menjawab, sama ada orang beriman ini dihancurkan atau Allah panjangkan umur mereka sehingga mencapai kemenangan, ia tidak akan menjadi penyelamat kepada kamu, wahai orang kafir, daripada azab yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala mengajar orang-orang beriman supaya bergantung kepada Allah. Dan Allah menjelaskan, kalau sekiranya Allah menyekat air keluar daripada muka bumi ini, maka siapakah yang akan mendatangkan air tersebut? Sebagai satu amaran kepada penduduk Mekah, bukan kepada umat manusia umumnya. Bila Allah Ta'ala menyebut dengan firman-Nya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah berhala-berhala yang kamu sembah itu akan membantu kamu, akan menolong kamu daripada terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat ini taubih, celaan kepada penyembah berhala. Sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang antara kekuasaan Allah menerbangkan burung di udara. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang apa yang boleh dilakukan oleh berhala-berhala kamu yang kamu sembah di dunia. Apakah dia boleh menjadi tentera-tentera membantu kamu? Yang surukum min dunir rahman, daripada Tuhan yang maha pemurah. Baik, kenapa disebut min dunir rahman dengan perkataan ar-rahman? Kerana di sebalik kekufuran orang kafir, Allah tetap pemurah. Dengan nikmatnya, dengan kurniaannya. Di sebalik mereka tidak menyembah Allah, Allah tetap pemurah pada mereka. Sebab itu disebut dengan perkataan min dunir rahman. Supaya orang kafir melihat pemurah Allah pada mereka walaupun mereka cuai. Walaupun mereka menyeleweng, walaupun mereka menyembah berhala. Maka Allah tanya, apakah berhala kamu akan membantu kamu, menjadi tentera bagi membantu kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, daripada azab Tuhan yang Maha Pemurah? Inil kafiruna illa fi ghurur. Tetapi orang-orang kafir itu terpedaya dengan tipu daya syaitan. Perkataan ghurur di sini memberi maksud mereka ditipu oleh syaitan. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqo, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia yang sementara dan jangan kamu ditipu oleh syaitan. Gharur atau ghurur, syaitan. Syaitan telah memperdayakan manusia untuk menyembah berhala. Dan kita tahu dalam sejarah penyembahan berhala apa peranan syaitan. Asalnya berhala tidak disembah. Tidak ada patung yang disembah. Semua manusia berada dalam agama tauhid. Ini bukan sekadar dibuktikan dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan secara artifak ataupun secara ilmu sejarah. Bila pakar-pakar sejarah mengkaji manusia awalan dunia, mereka tidak menjumpai apapun patung berhala. Tetapi mereka buat satu sinopsis ataupun mereka buat suatu kaedah mengatakan orang dulu tak ada agama. Kerana mereka menolak Islam daripada asal. Mereka tak jumpa berhala yang disembah. Mereka tak jumpa apapun alat-alat ritual yang menjadi sembahan berhala sesudah itu. Lalu mereka buat satu konstruksi orang dulu tak ada agama. Orang dulu bukan tak ada agama, orang dulu Islam. Sebab Islam tak perlukan benda-benda ni.
Kalau penyembah berhala, dia perlukan macam-macam. Berhala satu hal. Dan lain-lain berkait dengan keberhalaan tadi menyebabkan penemuan-penemuan itu wujud. Maka bila beratus tahun manusia tidak pernah menyembah berhala. Mereka dipimpin oleh orang-orang soleh sesudah Nabi-Nabi dan Rasul. Akhirnya mereka merindu orang soleh. Lalu mereka membina patung sebagai peringatan. Tizkariyah. Bagaimana hari ini kita pun sama. Bila seorang tadi dah sampai satu ketokohan, dia pun buat patung lilin. Dia pun buat patung peringatan. Untuk memperingati. Dia pun buat, kalau ni bintang-bintang Hollywood, dia buat bintang kat lantai. Mana yang terkenal, dia buat bintang kat lantai. Kat bintang, nama. Satu je bintang tak ada kat lantai. Itu bintang Muhammad Ali. Muhammad Ali, legend dalam boxing. Dia kata, saya tak akan izinkan orang pijak nama Muhammad. Dia terkenal dunia. Jadi geng-geng Hollywood ni pun letak nama dia sebaris dengan semua orang terkenal Hollywood. Biasanya letak atas lantai, bentuk bintang tu. Nama dia, tarikh lahir dan tarikh mati. Ataupun tarikh lahir dia. Dia anggap tempat berprestij hebat. Hanya bintang Muhammad Ali dia tak letak atas lantai sebab dia tak izinkan nama Muhammad tu dipijak. Ini orang yang hebat. Nampak biasa je, tapi luar biasa. Nama tu tak pernah dipijak. Nama lain semua kena pijak. Nama Michael Jackson orang pijak. Mana-mana selebriti semua orang pijak. Cara mereka mengekalkan. Sebagian mereka membina patung. Lalu, bila generasi bertukar, syaitan berada di belakang patung sambil berkata, inilah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kamu. Maka sembahlah. Akhirnya sembah. Kerana itu Allah menyebut di sini, inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang kafir itu melainkan ditipu oleh syaitan. Untuk terus menyatakan berhala itu ialah Tuhan. Syaitan, ni kalau kita sebut secara belanjawan lah. Syaitan ni dia keluarkan belanjawan paling banyak untuk terus sesatkan manusia menyembah berhala. Mereka gagal pada orang Islam. Mereka buat orang lain. Sebab itu golongan penyembah berhala watak mereka paling kasar. Untuk memastikan kewujudan ini. Namun agama berhala ini dihancurkan dalam dua fasa. Fasa pertama pada zaman Nabi Nuh dihancurkan semua, tak ada berhala. Kemudian kembali manusia sembah berhala. Fasa yang kedua selepas turunnya Nabi Isa. Bila Nabi Isa turun, berhala semua dihancurkan. Semua tak ada berhala. Tak ada penyembah berhala. Tetapi sebaik saja Nabi Isa wafat. Digantikan oleh pemimpin Islam yang adil untuk satu tempoh. Ada kata 7 tahun. Yang ikut manhaj atau minhaj Nabi Isa AS. Dan selepas dia mati, manusia mula menyembah berhala balik. Kembali syaitan tebarkan dia punya tipu dayanya untuk manusia menyembah berhala dan ketika itulah berlaku kiamat. Ketika itu, ketika semua manusia menyembah berhala. Ni orang beriman tak ada dah. Waktu itu cuma golongan penyembah berhala. Maka ketika itulah berlakunya kiamat. Yang adalah pada penyembah berhala. Yahudi pun tak ada dah, kena bunuh orang Islam semua dah. Orang Kristian dah memeluk Islam. Bila turun Nabi Isa. Maka agama berhala ini hilang seketika. Untuk satu tempoh, sebagaimana dia pernah hilang dalam tempoh Nabi Nuh AS. Seketika. Kemudian ada balik dan ketika itulah berlaku kiamat. Sebab itu disebut dalam hadis tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada yang menyembah Allah. Maknanya selagi mana ada orang beriman. Tetapi bila semua menyembah berhala, maka ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tak akan berlaku kiamat melainkan pada orang-orang yang jahat. Orang jahat di sinilah penyembah-penyembah berhala. Kerana mereka paling jahat menyekutukan Allah. Dengan tanpa ada sedikit pun asas berhala ini Tuhan. Tak ada sikit pun walaupun asas sikit. Artinya kalau yang menyatakan Nabi Isa itu Tuhan pun tak ada asas yang kuat. Apatah lagi yang sembah berhala ni. Maka Allah Ta'ala menyebut golongan penyembah berhala ini sebagai golongan yang ditipu daya oleh syaitan. Kemudian kata Allah, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang akan beri rezeki pada kamu kalau Allah tahan rezeki kamu? Allah beri amaran kepada orang kafir yang menyembah selain Allah. Tadi Allah sebut walaupun kamu jahat, Tuhan tu Rahman. Tapi kalau Allah Ta'ala nak halang rezeki itu daripada sampai pada kamu, siapa yang akan menyambungnya atau yang akan memberikan rezeki? Balajju
bukan orang-orang kafir. Laju maknanya berterusan, fi utuwin dalam kesombongan, wa nufur dan lari daripada kebenaran. Dia watak orang kafir, pertama sombong. Yang kedua, mereka tak nak dengar kebenaran. Contoh kalau diberi Quran suruh baca, tak nak baca. Mereka lari. Untuk didiskusi, mereka lari. Mereka mengharamkannya. Tak boleh diskusi. Kerana ketakutan mereka dengan kebenaran yang disampaikan. Sebab itu mereka tak benarkan dialog agama di negara-negara penyembah berhala. Takut. Takut ditemui kebenaran. Dan ini yang menyebabkan bila negara India mengharamkan Zakir Naik masuk. Mengharamkan TV dia. Peace TV diharamkan. Yang penontonnya ataupun dia punya pengikutnya hampir 100 juta yang menonton TV, Peace TV ini. Kerana beliau membawa diskusi dakwah. Ia menyebabkan ramai memeluk Islam. Akhirnya beliau diharamkan. Dan siapa pun yang macam tu tidak dibenarkan. Kerana mereka takut jumpa kebenaran. Mereka takut. Ini Allah sebut dalam Quran. Perkataan nufur. Lari daripada kebenaran. Lari. Tak nak dengar. Kemudian kata Allah SWT. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi ala sirati mustaqim. Keadaan orang kafir. Perumpamaan mereka berjalan tersembang pada wajah mereka. Yang sentiasa terjatuh. Yang tidak tetap perjalanan mereka. Bagaimana dia mampu berjalan dengan betul dan mana dia nak pergi. Allah beritahu orang kafir. Dalam prinsip agama mereka, tak ada arah tujuan. Apa dia tujuan agama mereka yang menyembah berhala? Apa tujuan? Tidak ada tujuan apa-apa. Hanya mereka semua berhala. Apa yang mereka dapat? Tak ada. Berbeza dengan Islam, dia ada arah tujunya ke mana. Sebab itu Islam menyusun cara semayang, puasa, zakat, haji, menutup aurat, semua disusun. Diturunkan nas dan dalil untuk membimbing manusia. Kerana dia ada tujuan dia. Yang menyembah berhala tiada nabi, tiada kitab yang diturunkan, cuma nenek moyang. Maka kalau kita tanya apa yang ingin dibawa oleh penyembah berhala? Tak ada. Hanya kekalkan semua berhala itu je. Dia tak ada satu matlamat nak jadi orang baik ke, nak jadi orang tak ada. Mereka hanya kekalkan penyembah berhala. Itu sahaja. Jangan halang kami semua berhala. Tidak lebih pada itu. Maka watak seperti Abu Jahal Abu Lahab. Walaupun nampak religious, setia dalam agama berhala, tapi jahat. Dalam menipu. Kerana agama itu tak membentuk dia. Kerana agama tiada matlamat. Nak bentuk macam mana? Akhirnya dia menindas. Akhirnya dia menzalimi. Akhirnya dia berjudi. Dia makan benda yang haram. Dia mengubah ikut selera dia. Cara beribadat dia. Ikut selera dia. Maka ini yang disebut oleh Allah Ta'ala. Afaman yamshi ala mukibban. Afaman yamshi mukibban ala wajhih. Apakah orang berjalan dalam keadaan tersembang mukanya? Atau berjalan dalam keadaan jalan jatuh. Jalan jatuh. Jalan jatuh. Mana dia nak pergi? Maksudnya tidak ada prinsip. Tak ada satu pun kemuliaan yang ditarget dia. Apakah sama dengan orang yang berjalan atas jalan yang lurus? Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Kul katakan kepada mereka semua wahai Muhammad. Huwallazi ansha'akum. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Yang menjadikan pendengaran, penglihatan, hati, akal, fikiran. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit yang bersyukur kepada Allah. Berhala tak ciptakan apa-apa. Bukan berhala diciptakan, dibina. Allah yang menciptakan kamu, kata Allah. Allah beri dalil. Allah ciptakan kamu. Dan Allah menyebut panca indera yang penting. Apa dia? Pendengaran, penglihatan dan akal. Yang ketiga-tiga panca indera inilah yang mengangkat nilai manusia. Contoh orang kalau telinga tak ada, maka hilanglah ketinggian darjat dia untuk mencapai kemuliaannya. Dengan ada pendengaran, dengan ada penglihatan, dengan ada akal yang bagus, maka orang ni nak jadi excellent. Tuan-tuan tengok orang-orang hebat, dia mesti ada tiga unsur ni. Dia mesti ada telinga dia, ada penglihatan dia, ada akal dia. Maka Allah berkata, ini nikmat yang kamu kecapi. Yang mengangkat nilai kamu menjadi orang paling mulia, makhluk paling hebat. Siapa yang buat? Tidakkah pernah kamu bertanya satu hari siapa buat? Contoh kita lalu rumah lawa, kita tanya rumah ni siapa buat? Kita tengok kereta-kereta yang bagus, kita pun tanya kereta ni syarikat mana keluar? Kita tengok apa pun produk, kita tanya sumber dia.
Apakah manusia pernah bertanya daripada mana mata, telinga, akal itu datang? Daripada mana? Siapa yang ciptakan? Maka Allah kata Allah yang menciptakannya. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit yang mengingatinya dan bersyukur. Maksud bersyukur di sini dengan sepakat para ulama yang menggunakannya pada keredaan Allah Ta'ala. Bukan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah tu. Itu mukadimah je. Menggunakan semua nikmat ini bagi mendekatkan diri pada Allah. Bagi mengenali Allah SWT. Bagi mematuhi perintahnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kul, dan katakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad. Huwallazi zara'akum fil ardh. Allah lah yang menjadikan kamu bertebaran di muka bumi ini. Contoh yang jadikan seorang duduk Malaysia, sekumpulan lagi duduk dekat India, sekumpulan duduk kat China, sekumpulan duduk kat sini. Siapa yang menyebarkan sehingga manusia punya banyak tempat? Yang asalnya manusia cuma setempat. Adam AS dengan anak-anaknya setempat. Kemudian Allah tanamkan, Allah jadikan dalam fitrah manusia, dia tak akan suka duduk setempat. Maka setiap keluarga dia akan cari tempat dia. Cari tempatnya. Akhirnya manusia bertebaran di semua tempat. Membentuk negara yang banyak sampai hari ini. Atau kita tengok, kita buat rumah 7 bilik. Kita berdua, anak 5. Seorang sebilik. Bila anak ni berkeluarga, tak ada dah bilik tu. Dia pergi tempat lain pula. Dia bertebaran. Kecenderungan itu memang Allah ciptakan pada manusia. Kita tak boleh tahan manusia daripada berhijrah. Kerana itu adalah merupakan fitrah. Sebab itu Allah kata, Kul huwallazi zara'akum fil ardh. Katakanlah Allah lah yang menebarkan kamu di muka bumi. Untuk apa? Sebab Allah dah beritahu tujuan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atas muka bumi, yakni memakmurkannya. Kalau manusia duduk setempat, maka tidak akan makmur dunia. Akhirnya kita tengok kampung kita. Dulu kampung kita, sekelompok situ je duduk. Pok saudara, tok saudara, nenek saya situ. Mula besar kampung. Kampung dah tukar jadi taman-taman yang banyak. Banyak. Kalau orang yang datang Pasir Gudang, contoh 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Ni hutang semua ni. Mana ada rumah dulu. Kawasan-kawasan Bukit Dahlia ke. Semua tak ada. Kota Masai semua tak ada. Tu kebun getah belaka. Lama-lama, penuh. Jadi mahal pula sekarang. Sebab macam ramai pula orang. Demikian Allah seborkan manusia. Daripada mana datang orang tu? Tiba-tiba terhilang datang sini. Memanglah Zoe kita nampak, oh sebab kerja, sebab kena posting, sebab. Allah yang menjadikan manusia bertebaran. Tetapi Allah akan himpunkan balik. Bila? Pada masyarakat. Allah akan himpunkan. Sebab itu kita lihat, bila manusia terhimpun secara family, bila orang tu mati. Kita kan anak-beranak kita pun bertebaran. Abang kita, Angah, ni Atih, Acu, semua. Bila berkumpul semua ni, sesudah mereka pernah berkumpul dulu, bila mati mak. Balik semua. Lepas tu bertebaran balik. Bila pula? Ayah pula mati. Kumpul balik. Bila mana-mana adik tu mati. Berkumpul. Bertebaran, berkumpul. Kelak mereka benar-benar dikumpulkan hari akhirat kelak. Bila semua dibangkitkan. Maka Allah menyebut, nikmat disebarkan manusia demi masalah manusia. Kalau Allah jadikan manusia ni setempat, nescaya kita tak boleh makan. Nescaya teruk kita secara ekonominya. Tapi Allah jadikan kita membiak merata tempat dan kita ada kecenderungan untuk duduk tempat lain. Sebab tu tuan-tuan tengok, tuan-tuan buat rumah untuk anak-anak. Lama mana bertahan bilik-bilik yang tuan-tuan buat tu. Bila anak dah besar, siapa duduk bilik tu? Sekali-sekala Ustaz dia orang balik raya. Lepas tu sekali-sekala dia orang balik raya. Akhirnya tinggal bilik tu tak ada penghuni. Kosong, tak ada penghuni. Yang sana pula dah ada keluarga, dia buat bilik pula untuk anak dia. Lalu anak dia besar, kosong balik anak dia ke lain. Demikian kita ulang benda sama. Dan tak ada orang berfikir pun benda tu. Dia berlangsung secara fitrah. Terus. Tak ada pun orang fikir cerdik sikit. Tak payah Ustaz buat bilik banyak. Nanti semua lari belaka ni. Tak, manusia tak akan berfikir dia macam tu. Dia tetap berfikir mengharap orang-orang yang dekat dengan dia akan duduk dengan dia. Tetapi fitrah Allah jadikan kita akan bertebaran. Otomatik bertebaran. Sebab itu tuan-tuan lihat jodoh kita. Yang ni Terengganu, ni jodohnya negeri ni. Yang ni Kelantan, jodohnya negeri ni. Hatta kadang-kadang negeri sama sekampung pun tak nak duduk kampung. Duduk tempat lain. Ini zara'akum yang menebarkan kamu. Tapi Allah ingatkan kita. Wa ilaihi tuhsyarun. Kelak kamu semua akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala.
Apakah hikmah manusia disebarkan? Pertama, untuk pengagihan rezeki. Yang kedua, untuk berbagai budaya terhasil, terbentuk. Yang ketiga, berbagai bentuk bahasa-bahasa. Manusia pun jadi bahasa tu lain-lain. Cara bercakap dia. Dan berubahnya warna-warna kulit mereka. Contoh kita duduk sini, cerahlah sikit. Kemudian kita mau sampai kat lain, gelap sikit. Sebab apa? Tepi pantai, gelap. Yang ni pula masuk sini, lain pula warna putih gelap. Sekian-sekian berubah. Hikmah manusia disebarkan, pertama rezeki dia. Yang kedua budaya, dia akan berubah budaya. Yang ketiga bahasa akan berubah. Tuan-tuan tengok, katakan tuan-tuan orang original lah. Negeri Johor original. Kalau tuan-tuan pergi Melaka, berubah tak bahasa tuan-tuan? Dia akan berubah. Dia keluarlah lahabah sekali-sekala. Dia mungkin pengaruh itu mula keluar. Akhirnya dia mula bercakap bahasa yang lain daripada orang Melaka bercakap. Bentuk satu bahasa baru. Dicampur. Macam tengok orang, kita semua cakap-cakap Melayu. Orang GKL, dia pun cakap Melayu campur Inggeris. Akhirnya jadi satu budaya baru pula. Dia Melayu English ni. Dia bercakap, kadang gini, kadang Melayu. Itu dia bahasa dia. Dan mereka tak ada kekok bercakap bahasa tu. Dan kalau mereka pergi ke negara lain pula, jadi bahasa lain pula. Berkawan orang asli pula. Orang asli pula pengaruh dengan dia, dia pengaruh orang asli. Begitu bahasa terbentuk. Dan dengan budaya makanan yang berbeza, maka keluar bahasa baru. Tanaman yang berbeza, maka keluar bahasa baru. Supaya kita tahu bagaimana bahasa itu muncul. Asalnya manusia ni satu bahasa je. Tapi bagaimana bahasa-bahasa boleh muncul? Saya katakan cukup tuan-tuan tengok, bila kita berhijrah, bahasa kita akan berubah. Slang kita mula akan berubah. Pembendaharaan kita mula ada bertambah. Mula ada yang berkurang. Yang dulu duduk kampung Rupueh tu, dia bila masuk bandar, banyak ada perkataan yang dia tak sebut lah. Dan akhirnya perkataan tu macam hilang. Dia nak jumpa, dia kena balik raya setahun sekali, jumpa balik bahasa tu. Oh, baru ingat ni bahasa saya pernah sebut dulu ni. Kita dah lupa kenapa kita ada budaya bahasa baru. Hari ni kan anak-anak kita pula dengan budaya internet dan sebagainya, dia ada bahasa baru dia pula. Dia ada isyarat baru, demikian bagaimana bahasa tu berkembang. Isyarat-isyarat tu berkembang. Maka ini di antara hikmah Allah kata, Qul huwallazi zara'akum. Tapi hakikat Allah sebut, wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaqulun, dan mereka orang kafir berkata, Mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wahai Muhammad, baik kamu menjanjikan pada kami kiamat. Bila kiamat? Tadi dalil-dalil tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang menerbangkan burung. Kekuasaan Allah yang menurunkan rezeki, yang bagi rezeki. Kekuasaan Allah yang menciptakan kamu dan panca indera kamu. Kekuasaan Allah yang menyebarkan kamu ke muka bumi. Kekuasaan Allah semua. Dan Allah yang berkuasa inilah yang akan menghidupkan kembali kamu. Itu dalil kekuasaan Allah untuk menjadi dalil Allah berkuasa menghidupkan manusia kembali selepas mereka mati di alam akhirat. Lalu orang kafir mempersendakan. Bila? Kalau betul bila? Maka katakan pada mereka, wahai Muhammad, ilmu tentang bila itu ialah ilmu Allah Ta'ala. Aku cuma beri peringatan bahawa akan berlaku kiamat. Macam Nabi-Nabi dan juga orang-orang soleh, mereka beritahu pada kita ni akan mati. Lalu kalau orang tanya, bila mati? Kalau betul mati itu ada. Tak, ilmu mati itu di sisi Allah. Saya cuma nak beritahu, kita semua sombong macam mana pun akan mati. Kalau orang ni tak percaya mati, bila mati? Dan saya tak boleh beritahu lah bila awak mati. Esok ke, lusa ke. Itu ilmu Allah. Tetapi mati itu berlaku. Dan sama juga disebut di sini, bila mereka kata, bila berlaku kiamat? Kata Nabi SAW, ya dia akan berlaku. Tetapi ilmu bila berlaku di sisi Allah. Saya cuma memberi peringatan. Lalu kata Allah dalam menyebut keadaan mereka nanti kalau berlaku kiamat. Falamma ra'auhu zulfatan. Bila mana berlakunya kiamat. Barulah mereka nampak hampirnya, cepatnya kiamat. Si'at wujuhul ladhina kafaru. Maka hitamlah wajah-wajah orang kafir. Waqila, lalu dicemuh mereka. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah hari yang pernah kamu dustakan dahulu di dunia. Atau bila mereka menafikan adanya kiamat. Bahkan mempersendakan Rasulullah bila kiamat. Maka Allah suruh Rasulullah jawab, katakan ilmu itu di sisi Allah. Aku cuma menyampaikan. Tapi ingat,
Dengan sebab kamu tidak beriman dengan hari kiamat, kelak bila kiamat berlaku, kamu akan kata, oh sudah berlaku kiamat, tak sangka kami berlaku. Hitamlah wajah-wajah kamu ketika itu. Maksud hitam di sini ialah menjadi sedih yang teramat sangat. Muram. Sehingga digambarkan hitam wajah mereka, kemuraman, kesedihan yang melampau. Dan dikatakan pada mereka, inilah dulu yang kamu tak percaya. Kemudian orang-orang kafir bila mereka kalah dalam berdebat dengan Nabi SAW, mereka doa biar Rasulullah dan orang beriman biar mati. Biar mati. Oleh kerana lawan berhala kami, biar berhala kami musnahkan kamu. Mati kamu. Lalu Allah menyuruh Rasulullah jawab pada doa orang kafir. Pertama, doa mereka tak akan mustajab. Yang kedua, Allah suruh mereka jawab. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalaulah sekiranya Allah yang mematikan aku. Kalau Allah matikan aku dan bersama denganku orang-orang beriman, atau Allah merahmati aku dengan memberi kemenangan. Kamu harap aku mati, tiba aku menang. Sama ada dan dua keadaan itu. Sama ada Allah mematikan aku bersama orang beriman yang kamu rasa, oh terhentilah dakwah. Dah tak ada lagi orang nak tazkirah kat kita, mati dah. Sama ada aku mati, kata Nabi SAW. Atau aku menang. Tetapi ini semua tidak mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang pedih kalau kamu kufur. Kalau sekiranya aku mati, kata Nabi SAW, dan kamu kekal dalam kekufuran, kematianku tidak akan menjadikan kamu terselamat dari azab Allah. Dan kalau sekiranya aku menang pula, menang dan berjaya mengatasi kamu, juga tidak akan mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Kerana azab Allah ini berpunca daripada kekufuran kamu. Kata orang kafir, bila mereka merasa lemah di hadapan kekuatan umat Islam, mereka pun minta biar orang Islam ni biar mati. Biar mati. Macam kita lah kalau tengok orang tu kita dah tak nak. Kalau kita minta matilah. Mereka minta biar mati. Biar Muhammad ni mati. Biar sekian pendakwah ni mati. Sekian-sekian mereka minta mati. Katakan mati. Dengan matinya orang yang menyampaikan kebenaran, ia tidak akan menguntungkan kamu. Tak akan menguntungkan kamu. Tak akan jadikan kamu selamat dengan azab Allah. Patutnya kamu merasa bertuah dengan adanya orang-orang yang sentiasa beri peringatan. Yang memberi amaran dengan amaran Allah SWT. Kemudian kata Allah, Qul, katakan pada mereka wahai Muhammad, Huwar Rahman, Tuhan yang pemurah itu, amanna bih, kami beriman dengannya. Baik, Rasulullah diminta beritahu pada musyrikin Mekah dan pada penyembah berhala. Kami beriman dengan Tuhan yang pemurah. Ar-Rahman. Di sebalik kamu kufur, Tuhan kami tetap Ar-Rahman. Pemurah pada kami. Wa alaihi tawakkalna. Dan semua urusan kami serah pada Allah. Kamu tentang macam mana pun. Kamu lihat buatlah mana-mana konspirasi, perancangan dan sebagainya. Kami tetap bertawakal pada Allah. Ini senjata orang beriman. Kerana kadang-kadang kita tengok orang kafir berada pada kemuncak kekuatan mereka. Dan kita orang Islam seadanya. Apakah orang Islam diminta ataupun perlu rasa lemah? Orang Islam tidak dibenarkan rasa lemah. Dalam apa dua situasi keadaan. Wa imma mereka dalam keadaan sedikit. Atau dalam keadaan mereka tidak cukup kelengkapan peperangan berbanding orang kafir. Tapi kita diminta untuk membesarkan lagi tawakal kita pada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah kamu rasa hina depan orang kafir. Wala tahzanu, jangan pernah kamu berduka cita. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling tertinggi kalau benar kamu beriman. Kadang-kadang hari ini kita tengok dalam isu di Gaza sebagai contoh. Ni Israel ditolong oleh semua orang. Amerika hantar bom, Britain atau pesawat untuk cari mana terowong-terowong. Britain masuk campur secara direct. Kalau selama ni dia hantar senjata, kan dia masuk campur tu, masuk menggunakan khidmat drone untuk memantau. Amerika bagi, Jerman kerana igawan buruk dulu mereka buat jahat sangat ke Yahudi, mereka nak balas balik konongnya. Perancis dan banyak negara-negara yang membantu. Tentang kadang-kadang setengah orang Islam rasa lemah kita. Kita ada apa? Tentang kita ada Allah Ar-Rahman, Tuhan pemurah. Wa alaihi tawakkalna. Dalam keadaan adik-beradik orang Islam tak boleh tolong. Seorang pun tak nak tolong, Mesir tak nak tolong, Imerik tak nak tolong. Yang tolong pun boleh tolong jerit je, tolong itu je. Dari jauh. Tapi tak boleh buat apa, macam Qatar, macam Turki, tak boleh buat apa, cuma jerit jauh, tolong. Macam kita tengok orang lemas, kita nak berenang tak pandai, tapi kita boleh jerit lah tolong. Tapi kita tak tolong juga, kita cuma jerit tolong.
Itu perumpamaan. Turki tak boleh tolong. Dia cuma kata tolong. Qatar tak boleh tolong. Tapi bagus sikit lah. Dia jerit juga. Yang jenis Minyak Mesir. Yang jenis Minyak Emirat. Saudi. Dan lain-lain. Kita kadang-kadang rasa lemah. Orang Islam tak boleh rasa lemah. Kerana keimanan kita pada Allah. Keimanan pada Allah. Sebab itu Allah kata, Allah ajar Nabi SAW ketika himpitan dan asapkan orang kafir dan dengan pelbagai perancangan jahat mereka, katakan, kita beriman dengan Tuhan pemurah. Tuhan pemurah tak akan biarkan kita. Wa alaihi tawakkalna. Dan kita bergantung pada Tuhan itu. Makinlah kekuatan orang beriman. Ketika mana kita katakan tak tolong. Kalau kita baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh. Salahuddin Al-Ayyubi ketika mana nak membebaskan Baitul Maqdis, negara Arab semua tak nak tolong. Sementara Salahuddin ni dia bukan orang Arab. Dia orang Kurdi. Mereka semua tak nak tolong. Salahuddin jumpa dengan pemimpin negara ni, semua tak nak tolong. Akhirnya Salahuddin membentuk tenteranya sendiri. Sekadar ada. Yang tak nak tolong sudah. Kesan, dia terpaksa membebaskan banyak wilayah-wilayah untuk dikuasai oleh orang kafir. Semata-mata fokusnya untuk mengambil kembali Baitul Maqdis. Ini berapa wilayah terpaksa, tentera-tentera ditarik. Sebab tak ramai. Tentera Islam, khususnya daripada orang Arab tak nak tolong. Kerana mereka menganggap ini orang Kurdi. Dengan fahaman kearaban tu kuat. Sehingga mereka tidak mau membantu. Tapi Salahuddin tengok, dia pun buatlah siapa yang boleh tolong dia. Sehingga dia bentuk satu tentera. Bila menang, barulah orang Arab ni ulu tangan. Nak bersahabat. Orang Islam, barulah nak tolong. Selama ni tak nak tolong. Cerita sama. Ni seorang pun tak nak tolong. Tak nak tolong ke, takut tolong ke, ada kepentingan. Tapi Allah ajar kita. Orang beriman, walau keadaan dia sendirian pun, dia tak boleh rasa lemah. Sebab dia orang yang beriman pada Allah. Sebab itu Allah sebut di sini, Kul huwar rahman, katakan Tuhan yang kita beriman ini ialah ar-Rahman, pemurah. Bila kita sebut Tuhan yang pemurah, apakah yang pemurah akan membiarkan kita? Pemurah tak akan membiarkan kita. Kita tuan-tuan kalau kita susah, jumpa orang pemurah, dia nak biarkan kita susah. Kalau kita ada hutang, dia bayar kita. Dia orang pemurah. Kalau kenderaan rosak, dia bagi kereta baru ke kita. Kalau tak ada makanan, dia bagi makanan. Sebab dia pemurah, dia tak akan biarkan kita. Ini kan Tuhan pemurah. Apakah Allah nak biarkan orang Islam kebuluran kelaparan? Tidak akan. Wa alaihi tawakkalna, dan kepada Allah ini kami bertawakal. Fasata'lamun, kamu semua akan mengetahui man huwa fi dhalalim mubin, siapa yang benar-benar sesat sebenarnya. Siapa yang akan dihancurkan oleh Allah. Sebab sejarah dah tunjuk dalam banyak peperangan umat Islam tak pernah hancur. Allah jaga Islam. Kalau tuan-tuan tengok dan baca sejarah, cara mereka hancurkan negara Islam seperti dah tak ada Islam. Tapi Allah tetap kekalkan Islam dan umat Islam. Kita kena jajah 400 tahun. Logik 400 tahun ni tak ada apa dah kita. 400 tahun kena jajah. Mari Portugis, mari Belanda, mari British, mari Jepun, atau British balik. Kira-kira semua 400 tahun. Kata 400 tahun ni, kalau negara dijajah maknanya dah ubah dah, landscape semua dah ubah. Tapi apakah berlaku pada Islam? Tetap kuat. Islam tetap kuat. Akhirnya negara-negara yang dijajah ini dikembalikan pada umat Islam. Sebab sejarah tunjuk. Mana-mana negara yang asalnya milik orang Islam, ditetapkan dikembalikan pada orang Islam cepat atau lambat. Cepat ataupun lambat negara itu akan kembali kepada orang Islam balik. Walau dijajah ratusan tahun. Algeria, Libya yang ditawan oleh orang kafir akhir kembali balik kepada orang Islam. Kita Malaysia bagi contoh 400 tahun dikembalikan. Indonesia dikembalikan pada orang Islam. Semua negara yang asalnya Islam dia akan kembali pada Islam. Hatta Filipina negara Islam dia akan kembali pada Islam. Walaupun sekarang ni ada Mindanao je. Kelak semua tu. Daripada Luzonnya semuanya akan menjadi Islam kembali. Sebab ini dulu ialah kerajaan Islam Sulu. Sabah, Sarawak kembali pada Islam. Ini kerajaan Sulu. Ini di bawah kerajaan Brunei dulu. Sabah, Sarawak. Tapi akhirnya kerana campur tangan British, Syarikat India Timur, keluarga Brooke, akhirnya tinggal Brunei kecil tengah tu. Yang dulu semua tu kerajaan Islam Brunei. Dan sebenarnya semua ini, Nusantara ni kerajaan Islam Sulu, dijajah, dipecahkan, Spanyolnya, Britishnya. Tetapi sejarah menunjukkan mana-mana negara Islam dia akan kembali pada milik orang Islam balik. Apatah lagi Palestin. Palestin pasti akan dikembalikan. Kalau hari ini kita ada beberapa tempat je memang masih ada orang Islam. Seperti di Gaza, di tebing barat, di Quds.
yang lain secara umum diambil, kita yakin kelak semuanya itu akan kembali pada umat Islam. Semua. Bahkan bumi yang tidak dimiliki oleh orang Islam pun Allah akan beri pada orang Islam. Kan ini janji Allah. Oh, bumi ini milik aku yang akan kuberikan pada hamba-hambaku yang soleh. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang kafir yang derhaka. Kul, katakan pada mereka wahai Muhammad. Ara'aitum, bagaimana pandanganmu? Apa benda kamu nak buat? In asbaha ma'ukum, kalau sekiranya sumber air kamu, sumber perigi kamu di Mekah adalah terhak ni. Famai kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Ghauran yang kering. Sumber-sumber air ini menjadi kering. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah yang akan mendatangkan mata air untuk kamu? Di Mekah adalah kering kontang, bergantung pada perigi Zamzam, bergantung pada perigi Tua, bergantung pada beberapa perigi yang ada di Mekah. Di Mekah ni bukan air Zamzam je sumber air, dia ada banyak. Tapi perigi yang paling banyak air Zamzam lah. Dia ada beberapa buah perigi yang lain, di antaranya perigi Tua yang ada di Mekah. Allah Ta'ala kata, orang Mekah yang sombong sangat. Dengan sumber air kamu terhak. Kalau Allah sekat air kamu, Allah sekat air kamu, baik Zamzamnya, baik perigi-perigi yang ada, maka siapa yang akan mendatangkan mata air untuk kamu? Bukan kata air, mata air pun tak boleh. Maka di sini amaran Allah Ta'ala. Sebab itu bila Allah Ta'ala nak turunkan satu bala, maka Allah jadikan kering kontang negara tersebut. Jadi kering kontang sebab manusia tuan-tuan, dia boleh hidup tanpa makanan untuk beberapa tempoh yang lama. Tapi dia tak mampu hidup tanpa air. Dengan tempoh yang lebih sekejap. Kerana air menjadi sumber kehidupan manusia. Ini kalau makanan tak ada tu okey lagi selagi mana ada air. Tapi kalau tak ada air, habis hidup. Maka Allah menyebut antara nikmat rezeki paling hebat. Allah beri pada manusia ialah air. Ini sebab air boleh berperang negara. Kerana sebab air ni boleh berperang sesama kita. Kerana nilainya. Apatah lagi di negeri-negeri yang tandus berpadang pasir. Maka Allah memberi amaran, dek kederhakaan kamu, kesombongan kamu. Maka bagaimana kalau Allah Ta'ala mengambil air ini? Kita disunatkan, bila mana disebut ayat ini, kita sebut Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Kan ditanya, Allah tanya, siapakah yang akan mendatangkan air? Siapa? Kita pun jawab Allahu Rabbul Alamin. Ini disunatkan kita menyampuk. Bila mana kita baca ayat ini, kita menyatakan, akhirnya kita kata Allahu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.